Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan Cerita Hantu Asfahiri bersama rakan-rakan. Dan hari ni kalau korang nampak, kita orang semua macam berpakaian luar biasa kerana minggu ni kan minggu Halloween. So episod ni akan keluar masa Halloween. So kita orang pakai macam dress up lah sikit. Tak ada sanggup apa pun, saja je nak desap-desap. So sekarang ni tema dia macam kita orang ni adalah ada macam industri bomo lah. Industri bomo tau. Bomo-bomo. Dan macam dalam hutan-hutan ranting-ranting, you know ni semua spider web. Bukan beli dekat Daiso ke bukan memang dia tumbuh sendiri. Kita orang paksa laba-laba kat sini buat kerja. So far so good. Thank you lah laba-laba untuk dia sarang dan deko. Okay, by the way, apa yang I macam ni, I pakai rambut palsu dan juga mask. Bukan sponsor daripada Skintific, tapi mask Skintific sejuk sekarang ni muka aku. Sebab kita bawa balik Asfahiri tahun 2020 di mana I duduk rumah bercerita-cerita hantu sambil pakai face mask dan juga rambut palsu. I tahu korang semua memang ikut daripada zaman itu lagi. So kita bawakan balik karakter Asfahiri di dalam bilik berambut palsu sambil pakai face mask di podcast. Tapi hari ni saya tak bersendirian. Tapi saya ni bukan bomo kejemaah saka, bukan. Dia adalah kawan saya. Yang itu kita ada Leia. Syak. Cak-cak sama nampak je. Nampak. Kita macam kekal. Kenalkan diri, babe. Hello, I'm Leia. I adalah dukun pada hari ini. Ya. Kami ada tawarkan perkhidmatan nak berubat apa-apa. Boleh. I boleh berubat daripada apa tak tu? Gila tu jadi gila. Apa yang suara sedap tu? Suara sedap. Bagi suara sedap tu pembuluh rindu. Boleh. Kita bagi buluh perindu. Boleh. Kalau pakai terus macam macam tu. Itu intro je pada kita orang. So basically Leia ni sama gang dengan Jab sekali. And I tahu korang mesti suka juga. Kita akan berceritakan kisah-kisah pengalaman yang Leia pernah lalui. Dia banyak juga. She dah hidup dalam muka bumi ini berapa lama dah, babe? Kalau you guys macam dengan puluh-puluh tahun, I ratus, babe. Dia dah ratus tahun. Dia hidup pada zaman Masihi. Ya, I macam sebelum Masihi macam tu. Kalau korang tahu, dia lah yang susun piramid. Ya, tapi I mengarah lah. I tak suka kita buat kerja bodoh macam tu. Tak angkat batu. Habis Bukan. So nak tunjukkan betapa lama dia hidup. So banyaklah cerita hantu-tunya. Dia macam melangkau zaman ke zaman macam tu. So kepada anda semua yang mendengar dan juga menonton, yang menemani tidur, menemani masa drive, memasak ke apa, relax dan juga ready untuk dengar kisah daripada Leia. Ya, so saya punya radio. Gitu. Boleh kan? So I bukan dalam watak wrestling ke kartun-kartun, tak ada. I memang menjadi Asfahiri yang dulu ni bomo. Bomo. Okay, untuk yang ni dia macam tak lama ni sebenarnya. Aku rasa tak rensek ni seperti kata-kata muka. Tapi tak apa, kita berusaha untuk bersabar untuk anda semua. Nasib baik dia tak ada sedung. Kalau aku pakai tu dah betul-betul nak geli-geli kat hidung. Begitu. Okay. Tanpa membuangkan masa, korang semua relax, tarik nafas, grab your popcorn, buatlah air apa kau nak. Sebab korang akan mendengar cerita yang menyeramkan. Seram tak? Seram I rasa bagi I seram lah. Tapi bagi korang mungkin lagi seram. Okay, we got it. So kita semua akan dengan lilin-lilin di depan ini yang menemani kita. Kita mempersilakan Leia untuk membuka cerita. Macam bantu rumah kahwin sial. Kan? Okay. Kira ni semua. First cerita. Bersiap-siap dia. You nak cerita pasal apa? Okay. Cerita dia macam ni. Bila macam betul tudung. Yelah, kita kena in character. Okay, I see. Okay, macam baik. tu. Okay, sebab dah hidup lama kan. Macam tu lah. Jangan terbang dulu. Okay. Okay. So cerita dia macam ni. I macam kalau dulu-dulu, I macam zaman sekolah dulu, I tak banyak sangat cerita yang macam ni. Sebab I tak boleh hidup dekat asrama, dek. Sebab kita macam liar. Kita tak boleh duduk dekat asrama. Faham liar tu macam mana? Kita keluar-keluar kan. Kita dah keluar-keluar. I tak boleh mengikut peraturan. Peraturan tu untuk kita, you know, like macam tu lah kan. Faham. So I tak boleh. So cerita ni dia macam bermula bila I dah masuk ke I punya diploma macam tu. Semester pertama. Kalau kita macam skip terus sekolah. Ya, kita skip terus sekolah. Sebab masa zaman kecil-kecil dulu I yang hantu. Okay, kita faham. Macam tu. Boleh nampak sekarang kan.
Macam tu. So cerita dia macam ni. Kita bila I dah start masuk semester pertama tu, kita macam dapat bilik lah satu-satu. So asrama I tu macam dekat je dengan masjid. Tapi I tak tahu kenapa I memang sentiasa dapat princess treatment. Tiba kan dah. Princess treatment. Okay, bilik tu macam sepatutnya 4 orang satu bilik. Tapi I punya bilik jadi 2 orang. So luas lah. Okay. Faham tak? Then orang lain macam dapat katil yang built in, yang apa, yang orang kata macam daripada kayu semua. Tapi I punya dapat yang besi. Kenapa? Itu princess treatment ke slave? I tak tahu lah. I rasa itu seksaan kot. Itu seksaan kan. Okay, so lepas tu kan I duduk berdua lah. Bilik tu luas. So macam sebab kita macam dapat corner lot. Babe, tak kalah babe. Tak nak kalah. Tak nak kalah. Macam dekat corner lot macam tu. So dekat corner lot tu katil besi. You guys boleh imagine tak yang macam katil besi tu macam kita tak boleh duduk dekat hujung dengan hujung. Kita boleh duduk dekat tepi je. Sebab kat hujung ada palang. Dekat belakang kepala ni ada palang. Okay, macam faham. So you tak boleh duduk dekat hujung tu. Dekat hujung katil kaki, katil tu ada palang-palang lah. Ada palang. So tak selesa. biasa tak boleh duduk pun. Tak boleh duduk pun. Sebab biasa kita boleh buat sidai towel lah. Okay, faham. Ataupun kain pelikat guys. Kain pelikat. Macam tu. Kain Sejadah batik ke. pula. Macam tu kan. Sejadah. Kan. Lepas tu nak dijadikan cerita. Satu malam tu I ni sejenis yang bila I tidur babe, I macam cepat tersedar tau. Kalau dengar something ke, ada something yang bergerak ke, okay aku rimas. Tak boleh. Okay, Okay, so bila you just imagine malam tu macam dalam pukul 2-3 pagi macam tu. Lepas tu dah nyenyak lah semua. I dengan I punya roommate tu I tersedar. So kita macam tidur ke selimut kan, kita macam buka dalam mata, buka mata sikit. Oh, nak bangun tahajud kot macam tu kan. Oh, housemate you terbangun? I anggap tu housemate I. Okay. Housemate pula roommate. Macam Roommate, tu. Dia duduk yang dekat hujung katil yang sepatutnya tak boleh duduk tu. Dekat you punya katil? Ya, bukan katil I, katil dia. Okay. Sebelah lah. Kita duduk sebelah kan. Okay. So you just imagine babe. You just imagine kan. Lepas tu I macam nak bangun ni kot. Sebab I bagi tahu dia punya appearance dia macam mana. Dia memang orang. Dia berbaju Melayu. Lengkap macam tu. Tapi tak dapat bawah lah. Lepas tu dia bersongkok macam tu. Pelik pukul kan. Berapa tu? Tapi macam masa tu dah sembunyi pagi lah macam tu. I tak tahu pukul berapa. Sebab kita like budak-budak yang baru macam masuk belajar kan, macam penat macam tu. Penat habis energi babe. Macam tu. So tidurlah terus. Lepas tu dah sedar tu macam I pun macam okay lah. Lepas tu kita macam mamai lagi. So I macam tidurlah balik. Lepas tu macam tiba-tiba kewaras tu datang. Tapi katil ni tak boleh orang duduk dekat hujung tu. Kenapa macam you just imagine badan dia, besi tu ada dalam badan dia. Macam dia duduk situ. That's why lah. So I macam yang ni pun. Lepas tu I pun macam okay. Lepas tu I macam You just imagine kita macam okay, aku nak kena tengok lagi, nak validation. Apa tu? Adakah itu kawan I yang bernama Iwan tu, yang tak tahulah masih hidup ke, sebab dah lama tak jumpa kan. Lepas tu I macam dia mungkin dia dah tahu tau kita tengah tengok dekat dia, kita tengah berfikir. You just imagine okay, I tengok dia, I dekat belakang macam gini kan. Dia macam dia toleh perlahan-lahan dengan penuh dramatik korang. Macam tu. So nak tunggu ke? So macam you nak tunggu ke biar bang tertentang mata? Memang tidak lah. So I macam macam tu. Taklah menjerit. So macam I terus tarik tu kan. Lepas selimut tu selimut tu I diam je dalam tu. Then babe, rasa nafas dia macam kat muka. So macam ya Allah ya Tuhanku, apa ni? So maknanya di atas selimut you. I dapat rasakan di atas selimut. Cuma I tak dapat bayangkan lah kedudukan dia macam mana. Dia tengah menunduk macam ni ataupun kepala dia ke bawah ke, I tak dapat bayangkan. Tapi dengan nafas dia. Tapi dengan nafas dia macam tu cakap baru jogging ke. Tapi dia bersongkok baju Melayu pagi. Dia bersongkok baju Melayu. So I macam bajet dia macam kawan I. Mati-mati ingat dia kawan I. Cakap bila pula budak ni macam bagus sangat dah bangun semayang macam bangun semayang tak ada satu berbaju Melayu bersongkok. Itulah effort kau. Lama boleh dikatakan macam benda tu I tunggu sampai azan subuh. I tak tahulah sampai bila. Cuma I kejung lah dalam selimut tu. Macam aku tak nak buka. What if kalau I buka rupanya bukan satu?
You just imagine okay, yang menambahkan penderitaan I ke kita dah panik tau. I bila I panik, dia akan jadi macam bukan. Macam betul. tu. Okay, faham. So I macam berfikir macam, okay, katil aku ni dia boleh tengok tau daripada bawah. What if kalau macam daripada bawah pun ada, daripada atas pun ada. Faham Yelah, tak? overthinking Panik, lah. overthinking tu. Macam tapi tu. faham lah untuk orang-orang yang untuk viewer yang dengar kan. So kira katil tu katil single Tapi dua sebab yang sebelah. kepala dan kaki dia ada besi yang tak boleh duduk kat situ. So kalau duduk pun duduk kat tengah-tengah je lah. Dia macam you memang takkan boleh duduk dekat ujung dengan ujung tu. Sebab besi tu tinggi-tinggi ke apa. Ataupun kalau you nak duduk pun you macam boleh bontot you je dekat atas besi tu. Faham. Macam tu you macam bersandar je. Tapi kiranya benda tu duduk besi tu kat dalam badan dia. Ya, besi tu exactly dalam badan dia. So macam faham tak? So macam oh my god. Lepas yang tu yang ditoleh perlahan-lahan ditoleh perlahan tu. That's why I cakap selama I hidup lah kan, I hidup dah beratus tahun ni, I masih macam orang kata macam tak adalah macam melihat something yang macam betul-betul dekat depan yang macam ada seram semua. Tak, I kena nampak CCTV dan I tak nak. I memang tak nak. Tapi masa nampak tu bilik you memang gelap gelita ke atau ada cahaya sikit? But I cakap dengan you, I dekat corner lot babe. Corner lot macam dia macam I punya tu macam semua yang macam corner L tu semua adalah tingkap. So kita memang diberi apa nama lansir yang official yang college punya kan. Tapi dua je. So lain dia terbuka lah kau. Terbuka lah kau. Tutuplah dengan kain-kain. Tutuplah dengan kain batik. Batik pula salah. Kain pelikat macam tu. Macam tu. So I macam keras di dalam tu. Lama nak tunggu tu. You guys kalau I dah lemas babe. Babe lemas pun tak apalah. I dah lemati dalam selimut tu daripada tengok dia babe. Tapi kan what if tiba-tiba you buka kan, lepas tu tiba-tiba dia dekat depan muka you tengah tengok. Sebab you dapat rasa nafas dia tau. Ya macam Tapi okay. Next I nak tahu esok tu you jumpa tak kawan you tu tanya kau? I tanyalah dia. Kau dia macam ni. Kenapa I tahu tu bukan kawan I? Okay. Bila macam I tengah berfikir tau. Rajin pula budak ni kan. Dia bergerak dan selimut dia. Maksudnya kawan I tu dia kan tengah tidur kan. So dia bergerak. Mungkin nak berubah lah apa nama dia punya tidur, posisi dia. So I cakap bukan Iwan ke? Macam tu. So maknanya you dengar atau you nampak kawan you tengah berpusing? I nampak daripada situ lah macam you nampak daripada dalam selimut tu? I nampak daripada bila I nampak apa nama si dan dia ada dekat situ kan. So macam I macam kita main lagi kan. Yang kali kedua tu kan, bila dia nak berpusing tu I nampak kawan I tu bergerak. So masa tu lah I macam sedar. Okay shit, that's not my friend. Okay, this is benda lain. Macam tu. Tapi bersongkok berbaju Melayu. Tapi based on apa yang yang kita akan teruskan. Tapi based on apa yang I akan cerita pada sini, you guys akan relate lah. Benda tu sebenarnya memang ada dengan I. Okay. Benda tu memang ada dengan I. Okay, fast forward. Janganlah. Sekarang ni dia orang-orang yang tertentu je. Korang semua memang takkan nampak lah gitu. Kau tak layak. Janganlah. Elok tak layak. Lepas tu nak dijadikan cerita kan. So fast forward. So I beritahu lah dengan my mum semua kan benda ni semua. So mak dia akan bekalkan dengan orang panggil apa tu beras kunyit. Beras kunyit. Beras. Lepas tu ada beras, ada kunyit dengan ada garam kasar. Dengan untuk tabur. Dengan lada hitam. Untuk tabur lah tu. Tak boleh tabur babe. Dalam bilik babe. Nanti kan macam mana I pakai pijak kan jatuh pula. Lalu kan ni asal bilik baru rencah ni. Itulahnya kan. Kan tiba-tiba kan. Kita tuduh bawa piuk masak-masak. Masa tu okey lagi. Masih muda. Masih utuh. Masih kokoh. Kalau sekarang ni kau kita pijak lerai babe. Macam tu. So fast forward. I adalah seorang kawan ni perempuan. Actually orang ni lah yang banyak mengajar I macam mana untuk I control benda-benda ni semua. Especially dari segi penampakan, dari segi macam mana kau nak kalau kau rasa macam benda tu kau rasa apa yang kau boleh buat semua. Okay, so fast forward. Okay, ini dah macam I dah nak habis belajar dah. Okay, dah nak habis belajar. Lepas tu dia nampak, dia nak pergi ambil I. Dia perempuan tau, dia special. So dia nak pergi ambil I. Dia cakap, babe, I nampak something dalam rumah you. Cakap macam tu. Oh shit. Which is mata dia boleh nampak lah. Benda yang sama yang I nampak dalam bilik tu.
Tapi benda tu memang ada dengan you je lah kiranya. I tak tahu. Benda tu macam actually benda ni banyak kali jadi. Dan semua yang describekan apa yang diorang nampak lah sama dengan apa yang I nampak tu. Berbaju Melayu. Ya, berbaju Melayu. Cuma bezanya ada yang nampak Muka bentuk lain. Okay, yang kawan I yang perempuan yang nampak ni, dia cakap I tanya dia macam mana rupa dia. Kita pun nak tahu. Kita eager nak tahu benda ni. Takut nak tahu. Betul. Curious. Lepas tu dia cakap, aku rasa cakap tak payah tengok kot. Dia cakap macam tu. Sebab kenapa? Sebab dia buruk. Cakap, buruk? Tapi tak ganggu kau. Dia mesti jaga jauh-jauh je. Habis macam mana aku nak tahu macam mana dia nak datang semua? Senang je dia cakap. Kalau dia ada dekat engkau akan telinga kau berdesing. Kalau you perasan kan, I selalu macam, kalau you perasan lah, I macam tak buat-buat macam macam tu. Betul tu. Kalau you perasan, I selalu macam macam tu. Ya, nanti kan lepas ni kan, kalau you macam ni aktiviti macam tu, maksudnya ada telinga berdesing lah tu. Dia cakap dia akan berdesing gila, dia cakap macam tu. Tapi yang tu cakap dia akan berpusing-pusing macam tu. So, kenapa dia pusing-pusing, tak pening ke? Lepas tu dia cakap itu memang cara dia. Sebabnya kawan I ni dia memang boleh nampak dia lagi teruk tau kena. Sebab yang ni based on dia punya cerita lah pula So daripada situ I macam dekat daripada yang masa diploma tu itu yang first lah, yang dekat college lah kan. Tapi masa I intern tu I kena lagi. Cuma I akan cerita dulu yang kawan I kena. Kawan I kena ni dia perempuan, bila di period dia sentiasa akan ada benda yang akan duduk dekat kaki dia. Semua orang ke atau apa? Dia seorang. Babe, benda tu buruk babe. Benda tu hodoh, to be honest. Dia cakap macam benda tu perempuan, dia cakap macam dia akan datang dengan kurus kering. Lepas tu dia cakap rambut dia macam bergumpal dengan tanah semua. Dia akan minta nak darah kau. Dia cakap macam tu. Sebab dia dapat benda ni daripada seorang makcik ni. Dia cakap, I sebenarnya tak adalah macam tahu sangat pasal benda ni, tapi I dapat benda ni baru-baru je. Dia cakap sebabnya ada makcik tu bagi tudung dekat atas bas. Tudung cakap adik sejuk ke? Dia cakap macam tu. Kalau sejuk pakailah tudung makcik macam selendang. Dia pas babe. Dia pas barang rupanya. So korang semua hati-hati kalau ada macam makcik yang korang tak kenal. Jangan ambil barang semudah itu. Benda tu adalah untuk passing je sebenarnya. Benda tu ada dengan dia babe. Benda tu ada dengan dia lama. Lepas tu dia jadi macam, dia pun macam kejap-kejap tak sihat, kejap-kejap tak sihat. Lepas tu kan daripada situlah dia ajar dekat, dia cakap okay, kalau benda ni datang dekat kau tanya je dia nak apa. Nak darah babe. So macam, kalau aku nak bagi darah apa? Babe, you dah kering nak bagi darah lagi. Itulahnya. Cakap, engkau ada darah, aku nak bagi apa? Bagilah jabatan jantung negara ke apa kan? Lepas tu, dia macam lama cakap benda tu kan. Dia macam akan duduk je dekat kau. Dia macam mengesot, makin dekat. Macam, I rasa dia, okay lah sebab cerita ni dah lama je lah. Kita pun hidup dah lama kan. Cerita dah lama. So macam, dia bagi tahu dengan benda tu macam, dia actually bagi tahu dengan agak detail lah benda tu, muka dia macam mana, rupa dia macam mana, which is actually benda tu tak ada gigi. Dia cakap lah macam orang tua lah. Orang tua yang kering. Orang tua yang kering. Dia cakap benda tu kan, kalau kau perasan kan, dia memang selalu ada dengan aku. Dia cakap macam tu. Nak tanya orang perasan ke tak, dia je nampak. No, macam mana aku nak tengok kau? Aku nampak. Dia cakap, tak, kau nampak, kau je tak perasan. Dia cakap macam tu. Dia cakap, girl, that's hard. Girl. Lepas tu kan, kalau kita naik kereta dengan dia kan, dia akan macam, hati-hati, macam ada benda-benda macam tu. So macam itu memang dia nampak betul-betul nampak. Dia memang betul-betul nampak. So fast forward, kita pun dah habis belajar. I pun dah pergi intern. I pergi intern. I naik motor pergi intern. Kita dulu macam mana? Derempet. Macam tu. Lepas tu naiklah motor. I ni duduk dekat, okay, I intern dekat Kelantan tau masa tu. I duduk dekat Pasir Mas, intern dekat Kota Baru. Kelantan tau. I intern duduk dekat Pasir Mas, intern dekat Kota Baru. Feeling dek, kau nak in character macam pergi kerja jauh pagi-pagi tu kan, sejam gila naik motor. Babi dah sejam naik motor. Jauh
Jauh. Pasir Mas tu dengan KB jauh lah kiranya. Babe, I intern 1925. You tak jauh mana pula rasanya. Babi dah 1925. Masa tu Malaysia belum Itihad Malaysia lagi. Bodoh. Betul lah. Lepas tu dah lama kan cerita ni. So macam tapi masa tu tak adalah jam macam sekarang. Tapi still lama. Just imagine kalau masa tak jam tu pun dah lama. Dah jam sekarang ni tak kena tambah lama. Boleh sempat bini keluarga. Kak bini keluarga menarik. So satu hari tu sebab dekat I punya practical tu dia macam agak keras tau. Agak keras. So dekat situ memang apa nama I punya boss tu selalu I punya boss tu kita orang panggil dia Cik Su. Cik Su ni saya cakap Bukan Cik Su zaman sekarang saya minta maaf Cik Su, nama Cik Su dipetik. Oh sorry bukan hellonya Cik Su ni bukan. Okay, ni zaman 1962. Betul, ini zaman lama Cik Su sekarang tak lahir lagi. Macam tu. Lepas tu I cakap lah dengan dia dekat dia macam rumah office kita orang tu papan tau, kayu. So macam rumah kedai lah, rumah kedai macam tu. So you just imagine dia menggaru tau. Malam-malam tu macam dia menggaru. Okay, awal-awal tu I tak tahu. So kita macam diamlah kau. Gitu melawan katanya. Ambil kau datang. Oh kau nak menantang aku ya. Cakap situ. Datang bentuk ular besar babe. Bentuk ular besar. Ular tak berkelip. Tapi ular ni berkelip. Ular besar gila. Ular tak berkelip? Ular tak berkelip. Ular tidak berkelip. So yang ni dia macam berkedip. Macam you know ada apa extension eyelashes lagi. Ular tak berkelip Ular banyak keluar mata. Kau kenapa? Ya ke? Tak ada. Baik, I tahu ular pun takut. So ada ular besar. So Cik Su tu pun cakap tak apa kita pergi berubat. So bawa lah pergi tu. Lepas tu ada orang berubat. Contoh macam ni Okay, dia macam pegang air dekat belakang. Sejuk. Kau kenapa sejuk? Sejuk. Kau ni air batu sejuk. Cakap betul ke tak ni? Macam aku pula confused. Apa air batu? Lepas tu macam okey lah, layankan je lah kan. Tapi memang betul benda tu. Okay, malam tu I balik you guys. Okay, I balik lah naik motor seseorang kan. Kita pula macam gadis cantik. Gadis cantik feeling. Yelah kecil-kecil pinggang pula secekak masa tu kan. Pinggang sini je. Pinggang dia. Lepas tu naik motor break. Okay, dah nak sampai dekat dalam separuh perjalanan tu. Dia macam ada satu tempat yang macam dia agak jauh sikit tau. Agak tak ada orang sikit. So dia macam tak adalah jauh sangat. Dia macam dalam dia macam tiba-tiba satu jalan tu gelap. Satu jalan tu gelap walaupun jalan besar. Tak ada penduduk sekejap. Betul. Okay, faham. Tapi kawasan tu adalah kawasan buluh tepi sungai. Oh shit. Macam tu. Babe, you just imagine aku rasa meremang nampak tak? Babe. Bunyi baby menangis ya. Okay. Baby menangis dekat tempat yang tak ada orang. So macam dekat buluh. Dekat kawasan buluh tu. Nak belah betung ke babe? Bukan. Bukan lain babe. Lepas tu macam okay. Lepas tu macam okay lah buat tak dengar je lah macam tu. So I macam meneruskan perjalanan macam biasa. Buat pekak-pekak je. Masa tu pula belum wujud lagi airport Pro. Tak ada. Kita pula macam I cakap tadi masih utuh dan kokoh. Ya. Pasal laju ke baik ke biasa je? Tak, I biasa. You tahu kan I bawa kereta jalan lurus? Jalan lurus. Okay. Babe, you just me. You tahu kan I bawa kereta macam mana? Macam tu lah I bawa motor. Dia ni bawa kereta tak laju. So dia je macam memang santai atas highway tu. Yang macam keluar sempang yang slow tu, yang kau marah tu, dia lah orangnya. Hello, I am here. Macam tu. Sampai aku. Okay. Lepas tu okay, zaman-zaman tu kita orang macam ada satu tempat lepak tau. Macam kedai-kedai yang lewat warung-warung lah. Macam korang pergi lepak tepi makan lempeng tu. Macam tu lah. So kita pun lepak lah dekat situ. So dalam pukul 2-3 pagi tu I pun balik lah rumah. I balik rumah, so mandi, solat macam tu. Kelantan babe. Okay, whatever, moving on. Okay, lepas tu I pun macam okay lah kan ni semua. So macam kita tidur macam okay, bab tidur ni jantan babe. Kita macam pakai boxer je, baju tak pakai. Itu memang kena. Sebab keselesaan nombor 1. So I tidur lepas tu kan macam kita baru je orang kata macam tengah deep sleep tu kan. That time kan kita terlelap tu kan. You just imagine yang tak ada mimpi apa-apa. Tak ada mimpi apa-apa. Tiba-tiba you rasa sejuk. Sedangkan you berselimut tau babe.
I sebenarnya kan Okay, tilam kita, I tilam queen, nampak segi kan. Kau merengkok macam udang kat tengah seorang, tak ada apa-apa, berboxer sahaja. Ibarat macam itulah sejuk dia. Sejuk dia macam tu. Tapi sebenarnya you sedang berselimut. Tak. I memang dah selimut, I dah kat bawah semua dah. Benda tarik, babe. You just imagine lepas tu kan, you nampak benda tu dekat hujung, naik dekat atas katil. Okay, yang ni I boleh kata based on dia appearance dia, kita boleh kata dia ialah genderuwo. Okay, describe untuk orang yang tak pernah tahu. Genderuwo ni hantu raya lah macam selamat raya lah. Sebab dia berbulu dan besar. Babe, I know. Dia mengelilingi beruk, babe. Ya, beruk. Orang utan. Hitam besar, mata merah. Dia mengelilingi air yang macam film Hindustan kahwin lilingi api tu, babe. Babilah. Macam tu, babe. Dia keliling. Lepas tu macam cuik. Dia berjalan. Dia cuik. Okay lah. Aku tak carry dengar. Babe, dia cuik, babe. You boleh rasa tau kukul. Macam tu. Macam macam tu. So awal-awal ni kita macam takut. Kita takut tau awal-awal. Bila dah lama kau gengset, dek. Kau ni kenapa Kau nak apa? Kau nak apa sebenarnya? So I pun ingat lah kawan I cakap, kau tanya dia nak apa. Okay, I pun kau nak apa? Macam tu. Tapi bila I tengah bayang, bila you gelap, katil you tengah-tengah ke atau belakang tu dinding? I dekat L shape. Tepi ni dinding, tepi belakang kepala dinding. Okay, faham. L shape. So maknanya si Raya tu duk jalan-jalan depan you, duk kiri kanan. Atas tilam, babe. Atas you boleh rasa tilam tu duk macam tu. Oh shit. Macam tu. She pula kecil, tilam besar. Benda tu aku nak tidur lah siang. So macam dia duduk cucuk kaki semua kan. Lepas tu dia macam panggil you. Ya, tapi tak nampak muka you, nampak mata je. Macam I cakap, I tak pernah nampak. Ya, gelap. Tapi kita boleh nampak lah daripada cahaya luar kan, sebab dekat luar bilik I tu ada lampu jalan macam tu. Walaupun dalam kebun getah kan, kedudukan rumah aku tu. Rumah you memang kebun getah ke, babe? Rumah I kebun getah, babe. Babe, bau getah kuat, babe. Tak ada getah, tak ada bau getah. Okay, sorry. Cumanya itulah ada kebun getah. So nampaklah dia punya tu kan mengelilingi I. Lama dia mengelilingi. Lepas tu I bila dah rensik, cakap, kau nak apa? Macam tu. Tapi you still dah selimut? Tak ada dah. I macam I bangun duduk macam, kau nak apa? Macam tu. Aku dah rensek. Dia pula yang kena takutkan aku. Betul. Dia tahu kan I mengamuk macam mana kan. Dia mula-mula takut tu ya, memang takut. Lama-lama kan. Betul. Bila kita dah selalu kena kacau apa, kita rasa macam, kau diam lah, jangan kacau aku. Betul lah. So macam rensek, annoyed tu kan. So mulalah kan engkau pula aku tampar nanti kan. Macam tu. Dia gelap, babe. Dia gelap, babe. I kan setakat ni kan, tapi kalau dia jawab ianya aku nak engkau, aku terkejut, babe. Dah kalau hantu pemondan, susah lah kita ni hidup. Lepas tu kan dia macam, you tanya dia, kau nak apa? Dia nak apa? Dia macam macam tu. Dia punya macam tu. Dia macam yang ni memang bunyi gelak. Kita boleh tahu dia gelak. Macam tu. Lepas tu macam I macam apa ni. Lepas tu dia dekat macam, bukanlah depan rumah sangat jauh jugalah, tapi simpang nak masuk rumah I tu ada surau tau. So surau tu dah start mengalunkan nak subuh kan. Lepas tu dia bilang, I cakap, macam tu je kau hilang. Aku dah penat tolong kau. Orang tanya tak jawab, hilang. Nak main-main. Macam tu. So I pun pergilah cerita lagi lah dekat I punya boss dekat situ. Dia cakap betul lah tu, memang betul pun, memang ada. Dia cakap macam tu. So I macam okay. So sebenarnya dah membantu kan. Sebenarnya I describekan motor I. Motor I ES5. Lepas tu ada box dekat belakang. Gitu untuk extra luggage katanya. Benda tu duduk dekat atas aku punya box. Ada orang tengok. I bawa balik, babe. Patutlah rasa macam, lamanya aku nak sampai malam ni. Faham tak? Mungkin dia lepak makan lempeng sekarang dengan kita orang. I tak tahu. Sebenarnya you balik masa yang jalan gelap yang dengan bayi menangis tu. Basically ada yang menumpang dekat belakang. Betul. Bertinggi atas box sampai bawa motor tu. Baca doa balik kenderaan. Silalah berhati-hati sebab anda mungkin membawa sesiapa yang tak dijangka ke dalam bilik anda. Itu. So maknanya benda tu memang ikut you balik. Walaupun you naik motor, tak kisah transportation apa, kalau dia nak ikut, dia ikut. Betul. Itu I setuju.
Kau naiklah tuk-tuk ke, beca ke, dia naik ikut. Dia tak kisah babe. Duduk atas side mirror pun dia masih sanggup. Tapi duduk atas box you orang nampak. Ada orang nampak. Tapi dia cakap macam ada benda. Esok je lah dia cakap weh, aku nampak something dekat atas box motor kau semalam masa tu. Macam nampak hitam besar macam tu. Cakap aku cakap macam memang ada kat bilik aku semalam. Siap bersuai kenal lagi. Macam tu. So pergi orang cakap. Kalau orang Kelantan panggil kita panggil as a pelepah. Kita macam nak pergi buang benda tu. Okay. Lepas Kelantan panggil segmen. Lepas tu Lepas tu okay, benda tu pun dah settle. Dah lama dah I pun dah tak ada, dah dapat gangguan semua. I pun Alhamdulillah. So kita teruskan lagi. Panjang ni kejadian ni. Suka. Okay. Lepas tu kalau boleh minum air dulu, tertenang. ya betul. Minum guys. Okay. You cerita tu macam impak sampai viewer aku dah terkencing atas katil tu. Tu sana macam mana guys kita nak tidur malam ni? Korang hati-hati. Tapi masa dia cuik you tu, rasa kuku dia tajam. Rasa babe. Tapi I macam tak faham. Dia macam dia punya bulu macam kemain panjang tau. Tapi macam tak rasa pula bulu dia. Oh faham. Ke sebenarnya bulu tu adalah dia punya macam bayang-bayang je sebenarnya. Maybe lah asap ke. Dia kan macam asap kan. Tapi nampaklah mata merah kan macam tu. Tapi itulah Alhamdulillah. Tapi memang kalau beruk tu memanglah hantu Rai. Ya, dia memang bunga kebangsaan kita. Macam hantu tu. Rai. Yes. Adakah dia hantu kebangsaan kita? Nanti kita tanyakan Perdana Menteri. Okay, tapi gaduh pula babe dengan genderuwo belah sana. Nanti nak jauh gaduh pula dengan kita punya negara jiran. Ya, negara jiran. Klaim-klaim pula kan. Okay, lepas tu kan dah habis. I pun dah habis diploma. So I pun membuat keputusan untuk sambung degree. Dan degree we are in Shah Alam. Selamat datang ke UiTM Shah Alam. So tiba kan aku macam excited pula. So macam biasa I cakap tadi, I bukan seorang yang boleh hidup dekat college. Yelah. You know, kita so, wild. So you akan sewa rumah. Ya. Macam I pula memang duduk college je. So I tak boleh. Lagipun dekat UiTM Shah Alam kan ramai yang daripada yang memang tak ada apa-apa kan. So kita bagi peluang dekat dia orang lah. Kita pun yang ada berkemampuan ni kita duduk luar lah. Dan kita pun ada kawan-kawan kan yang bersambung kan. So I pun macam masuklah dekat rumah senior I tu. Rumah tu 2 tingkat. Okay, rumah tu 2 tingkat. Area UiTM jugalah. Section 7 Shah Alam. Okay. I rasa kalau macam korang ruang senang je sebenarnya. Kau cari je dekat tepi jalan tu. Kalau macam dekat Petronas Shah Alam dekat Jekyll tu. Okay, depan sikit. Kau tengok je belah kanan rumah tu ada pokok mangga. Tak, pokok mangga tu ada lagi ke tak? Tak tahu ni sama bila pula lah kan. Sama. Alah korang ni pun. Lepas tu tapi benda tu memang dia duduk dekat pokok mangga tu. So cerita dia dekat rumah aku ni pula tak ramai duduknya. Entah berapa puluh orang. Entah siapa. Ini siapa? Ini housemate kita juga. Tak kenal. Berapa orang duduk ni? Tak tahu. Ramai ke? Ramai lagi. I duduk kat situ macam satu sem je. Sebab tapi kita orang ada bilik sendiri lah. Macam tu. Himalaya tu macam bawah tangga 2 orang, tepi tangga 2 orang. Bawah tangga 2 orang. Dia macam asal duduk je. Budak-budak kan. Nak jimat. Nak bayar macam RM30 sebulan. Macam tu kan. Lepas tu okay. Buat rasa lilin dah cair-cair dah. Biarlah. Lepas tu kan okay. Korang kan kalau korang macam korang ada insting kan. Kalau sejenis orang yang ada insting kan. Okay, kita buat kerja macam dekat laptop sini kan. You akan nampak tahu pergerakan dekat sini. Okay, kita ujung anak mata ni. Anak mata ni kita akan nampak tahu. So macam I selalu nampak macam ada orang turun naik tahu daripada bawah ke atas. Tangga. Benda tu kat I seorang je nampak. Daripada bawah ke atas. Bilik I dekat atas kan. So bilik I tu macam I punya laptop tu kalau I buka pintu I akan nampak lah orang keluar masuk. Okay, faham. So walaupun ada orang lagi dekat tangga yang atas dekat rest tu ada orang duduk dekat situ. Aku macam kat mana ni? Macam tu. Tapi bila siang hari memang tak ada orang lah. Semua orang pergi kelas, pergi kerja ke apa ke semua kan. So memang you akan nampak macam ada pergerakan daripada atas ke bawah, atas ke bawah. Tu naik. Macam busy betul Busy dengar betul. Kardio ke macam tu. Babi kardio. So you akan nampak benda tu. Then yang tempat yang kita boleh tahu macam
tempat mana yang you boleh rasa ada benda macam babe macam dekat office sama kita dulu tu, you tahu kan kat mana spot-spot dia tu kan. So there's always macam satu tempat tu kau akan nampak kelibat something kat sini. Itu sahaja selalu. Betul. So macam tu lah I nampak. Dan kemuncak dia adalah dia tunjuk okay, masa tu hujan, dah dekat-dekat maghrib. Masa tu tengah Manjelara babe. Sama-sama Manjelara. Lepas tu apa tu lagu dia? Satu harapan dan menyala. Okay, so fikirlah sama bila. Okay. Lepas tu hujan. Masa tu kan Manjelara kan macam nak maghrib macam tu kan. Lepas dia kan habis dia baru azan. Betul. Lepas tu kan lepas tu kan I fikir ada orang lah bawah pokok tu. Faham tak? Ada orang bawah pokok tu. Babe, pokok tu depan rumah. So kalau you daripada tingkap bilik master, you boleh nampak pokok tu. Okay, faham. So I cakap ada orang lah kat situ. Lepas tu cakaplah dengan budak-budak ni, cakap ada orang lah kat bawah tu. Dia cakap biar je lah, mungkin orang naik bas ke apa ke kan. Babe, bukan babe, mulut dia besar gila babe. Dia macam tu. Macam tu. Faham tak? You faham tak? Kita tengok. Okay. You can explain so that diorang boleh bayang lagi. So dekat tepi pokok mangga tu, kita orang tak boleh nak goes to jalan besar terus. Macam ada longkang, ada pagar tau. So dia duduk dekat atas pagar tu, macam duduk main kaki-kaki macam tu kan. So I nak macam orang macam nak ke sana lah kot, tapi nak panjat pagar tu. Babe, you just imagine you tengok macam ni kan. You tengok daripada atas, dia daripada bawah tu ke atas, ke I terbang. Bukan, I tak tahulah terbang ke berlari ke, tapi dia macam kita nampak dia macam ke kita. I pula macam tu menjerit lah. Jerit suara nyaring. Menjerit lah adik macam tu kan. So I pun menjerit lah. Kenapa weh, aduh mulut dia besar gila. Cakap macam tu, mulut besar gila babe. I sedia hantu bibir gamaknya. Dia menganga. Dia nganga. Babe, takut babe. Serius. I rasakan. Okay, I cakap dengan you, I tak pernah nampak benda yang ni kan. Yang ni I tak nampak mata, tak nampak. I nampak mulut je. So mulut besar gila. Like besar. Literally besar. So kalau macam dia just macam nak telan you tu, macam tu je. Serap je. Ya. Lepas maghrib tu lah kan? Maghrib. Tapi lah kejap tu je lah yang jadinya. Lepas tu I macam aku tak boleh duduk dekat sini ni. Macam tu. Rupanya dekat bawah kita orang punya jalan utama nak masuk tu ada benda babe. Ada benda. Tuan rumah datang untuk buang benda tu. Tapi I tak tahu apa. Dia orang lain cerita kat I. Dia cakap benda yang kau nampak tu memang ada. Dia cakap macam tu. Walaupun kita orang tak nampak, engkau je nampak. Benda tu penjaga kat situ lah. Dia memang jaga pokok mangga tu. So I macam kau kenapa? Pokok mangga pun ada hantar-hantar tapi benda. pokok mangga tu buah dia lebat you all. Okay. Tapi macam mana benda tu boleh buatkan buah tu lebat ke apa ke kan? Entahlah. Tapi I boleh cakap macam pokok mangga tu dengan bawah tangga yang dekat area tangga tu memang creepy. So kalau you balik malam-malam, janganlah lalu situ. Macam tu. So kalau I macam dah malam-malam, I memang takkan turun lah. I macam duduk je dalam bilik sebab kita boleh tahu kan benda-benda tu ada. Malas lagi nak berinteraksi. So daripada situ jugalah. Masa tu I bawa Pak Wan. So Pak Wan jugalah kita orang punya, yang I pernah cerita dekat you, yang kita orang punya student trip, kita orang pergi Bali tu. Balik daripada tu lah babe, I tak sihat 2 sem ya you guys. I tangguhkan. Datang ke cerita part 2. Ini adalah dia macam kemuncak lah yang I boleh nampak segala-galanya. Semenjak you pergi Bali, so terbuka lah segala. Ya, okay. Masa pergi Bali tu, masa tu kita Bali baru tengah nak membangun balik lepas tsunami yang besar tu kan. So masa tu macam ada banyak lagi lah yang tinggalan tu yang masih lagi musnah tu kan. So kita orang pergilah korang-korangnya lah untuk belajar lah kan benda tu semua kan. So pergi. Masa tu dekat apa nama yang ni yang orang lupa dah, yang dia punya kuil tu yang dekat tengah laut tu.
Uluwatu. Dekat Uluwatu tu kan. Dekat Uluwatu tu kan dia kan ada pasar kan. Ada macam pasar kan. Lepas tu nanti sebelum sampai ke Uluwatu tu. Sampai dekat Uluwatu tu. Lepas tu dekat kawasan tu kan macam ada orang yang buat persembahan ular lah. Even dalam Uluwatu punya punya kuil tu pun ada ular. Perasan tak? Itu kan dekat yang yalah pulau tu kan, dekat pulau ular tu yang dalam tu. Then you just imagine masa tu kita orang pergi, kita orang je yang boleh masuk dekat situ. Sebab dia kan macam bila air surut. Bila air pasang dah tak boleh masuk dah kan. So siapa untuk siapa yang maybe tak pernah ke Bali ke apa, dekat Bali ni ada satu tempat tu Uluwatu tu. Tempat tu macam tempat yang suci bagi dia orang lah. Untuk kepercayaan dia orang. So kat situ lah macam kononnya kalau kau couple ke apa, dekat situlah kau akan break ke apa-apa dekat situ. Mitos je, tapi sebenarnya banyak jadi kan. Betul. Kenalan-kenalan kita orang. Betul. Jadi untuk orang yang ke situ, ada satu pulau dekat tengah-tengah sikit lah. Basically boleh jalan lah. Dalam tu ada kuil. Kuil tu ada banyak ular. Betul. Ular tu enak, ada penjaga ular sekali. Betul. Ada penjaga ular. So basically kita boleh tengok. Dan kita boleh pegang ular tu. Dan I pegang. Babi lah pegang ular. Okay, whatever. Tapi masa I pergi tu I tak pergi. I tak pergi yang kuil tu. Sebab I pasang. Kuil ni kita boleh pergi masa air surut saja. So baru nampak ular banyak boleh naik atas tu. And then masa dah macam dah hujung-hujung dah I nak pasang tu, kita orang masih lagi ada dalam tu. Dan I meralik dengan ular. Adalah satu ular tu macam dia, bagi I dia comel. Okay, untuk pengetahuan semua, I tak takutkan apa-apa kecuali dua benda. I takut air yang gelap, I takut tempat yang gelap. Tinggi semua I tak takut. Macam tambah tu lagi, orang yang scam. Okay. Okay, lepas tu dah ni semua kan I dah main dengan ular semua. So kita orang pun I dah nak pasang. So kita orang diminta untuk keluar, tinggalkan temple tu. So kita orang pun naik ke atas. Okay, on the way nak ke kita orang punya transportation, nak balik ke hotel tu, I boleh rasa ada something masuk dekat belakang. Macam you rasa tahu macam dari cerita you macam macam tu. Tapi tak adalah macam tu dramatik sangat kan. Macam you tengah jalan tiba rasa macam benda masuk ke belakang. So benda tu macam ada lintah melekat lah. Betul. Lepas tu kan benda tu dibawa. Masa tu I balik je daripada tu, malam tu I muntah-muntah tak berhenti dekat bilik. So you just imagine I dah start menggigil. I minta masa tu I punya kita orang berdua satu bilik kan. I cakap dia, boleh tak kau ambil lagi satu tilam dekat tu, kau tindan je dekat atas aku sebab aku sejuk gila. Faham tak? I menggigil macam tu, muntah dan menggigil. Mula tu kita orang ingatkan macam food poisoning. Boleh jadilah kat Bali kan. Boleh jadi kan. Sebab orang lain pun ada juga yang kena, tapi tak adalah seteruk aku. Bali belly. Tetapi korang nak tahu, pagi esoknya I okey je. Bangun macam biasa. Tak adalah macam kau perlu makan ubat ke apa ke, tak. I boleh bangun, boleh bersosial macam biasa. Malam tu je. So kita orang dekat sana 5 hari 4 malam kot macam tu. So balik ke Malaysia tak ada apalah, tak ada apa. Tapi benda ni macam dia macam terbawa-bawa tau. So macam I macam malam akan adalah macam gangguan macam tu kan. So macam sampai satu tahap tu I dah tak boleh makan. I makan je I akan muntah. Penatnya. Penat gila. Macam keracunan makanan yang everything dia tolak. Tolak. Even masa tu kan I nak bercakap tak boleh. I bercakap I muntah. Teruknya. Teruk. Memang teruk. So ini pergi tahun bila? Okay, to be exact, masa ni tahun 2007, 2008, 2009 macam tu. Awal dulu lah. Just imagine lah. Masa tu kan kita tsunami 2004 kan. Masa tu baru 4 tahun lepas tsunami. So benda tu tsunami kat Bali tu lah. Tsunami kat Bali tu. So dia punya kesan-kesan dia tu masih ada. Dan udara dia masih tak bersih lagi masa tu. Okay, faham. So untuk kita macam lemah. Gitu. Lemah macam adik ni. Macam tu. So macam tu lah. So I pun pergilah. Macam pergi berubat lama babe. I tangguh semester setahun, which is 2 semester lah. Sebab sakit. Masa sakit tapi ni lah. Tapi dah pergi klinik ke apa tak ada apa. Dah lama babe. You just imagine I sampai merayu dekat doktor tu. Tahan lah. Macam tahan lah adik dah tak tahan ni. Tak, you tak ada apa-apa. You just kekurangan air je. Dia kalau pergi check tu yang tak ada apa-apa tu memang something lah. Lama gila Lepas tu ujung-ujungnya I baik tu pergi berubat dengan seorang makcik ni. Nama dia I think Mak Yam.
Dekat ada satu kampung dekat Wakaf Baru tak silap. Dia berubat cakap cara lah, kampung lah ni. berubat cara kampung. Tetapi dalam on the way tu lama gila. I rasa macam masa tu I memang dah tinggal tulang dah. I rasa macam berat I macam 30 kot. Beratnya 2 je babe. Beratnya 2 kg je babe. Ya Allah, masa tu I tak tahulah macam mana rupa yang tak tahu dah. Lepas tu masa tu lah masa tu ada orang datang berubat, tapi dia berubat pakai colok. Pakai colok. Yang pakai colok tu. Yelah colok semayang. Colok semayang tu bakal. Lepas tu tiba-tiba macam tu. Macam kau nak apa? Macam ni. Mesti makcik suara nyaring gila. Nyaring gila. Lepas tu dia cakap lah, yang datang ni dia cakap lah, tapi tak boleh lah nak beritahu di atas sebab keaiban macam tu siapa yang datang semua tu kan. Lepas tu dia cakap lah, okay, yang datang ni gini dia cakap, tapi macam rambut mengebang semua kan. Dan kita tahulah siapa orang tu. Dia cakap, cuma dia cakap macam, dia tanya you tau. Tak adalah dia you makcik Yam tu you kan you. Tak. Dia tanya, kau dia cakap, engkau ni nak dapat ilmu. Dia cakap macam tu. Nak dapat ilmu. Benda tu nak bagi ilmu. Dia cakap macam tu. Kalau engkau nak terima, dia cakap macam tu, engkau kena puasa selama setahun. Dia macam tidaklah puasa setahun. 30 hari pun. Sesa macam tu. Lepas tu memang tidaklah kan keadaannya kan. Lepas tu dia cakap, okay, yang datang ni semua memang kita boleh rasa benda tu. Masa I sakit tu kan, adik-adik I semua akan tahu. Okay, dekat rumah I ni ada macam banyak level tau. Okay. Macam yang bilik I cerita tadi, yang ada yang datang berbulu tu paling atas. Tapi sekarang bilik tu dah tak pakai dah, dah jadi store dah. Sebab I pun dah tak duduk kan. So yang I duduk sekarang dekat bawah. Rumah you kira berapa tingkat? Rumah I macam, dia bukanlah bertingkat sangat, tapi dia macam Menaik. Okay, faham. Macam tu. Kira rumah you berbukit lah ni. Dia cuba bukit lah. Macam tu lah. Macam lereng bukit pula. Lereng bukit. Faham lah gitu. Kita nak bagi orang faham kan. Macam mana ni kan. Lepas tu I duduk bilik kita sakit kan, macam orang nak datang melawat semua kan. So I duduk dekat ruang tamu dekat tepi Babe, ni. mesti you macam nak mati dah sebenarnya. Babe, ruang ni I mati kat sebelah tu. Yang bahagia lagi satu, I dekat tepi ni. Terbaring juga? Apa I ke? I memang terbaring babe. I memang tak boleh jalan. Literally I tak boleh jalan. I tak boleh jalan. I memang tak boleh berjalan. Ya, ada adik semua macam tu. Tapi bila dia berjalan, kau mana kau pergi lepas tu masa tu kan, bila I cakap dengan adik-adik I cakap, diam semua, pergi masuk. Mesti ada something. Setiap malam I akan dengar macam ada orang kat luar ramai. You pernah dengar tak kalau orang sakit selalu ada benda yang datang melawat? Babe, penuh dekat luar rumah I. I tak nampak tu apa lah. Tapi I just dengar. I selalu cakap dengan mak I, siapa yang kat luar ramai-ramai tu? Macam tu. Ramai kak, kalau you sakit, badan you tak sihat, akan ada benda datang melawat. Ni semua orang lah. I rasa lah tapi kebanyakan orang macam tu. So memang I macam dengar. So adik-adik I akan macam duduk diam je. Sebab dia orang tahulah. Sebab I memang kita boleh, I boleh dengar babe. Memang ada orang cakap kat luar, tapi I tak tahu dia cakap apa, tapi I tak nampak apa. Macam dia tu. Dia just macam ramai orang datang melawat. Macam orang datang raya. Betul. Yang tapi tak masuk. Tapi ni tak masuk. Okay, yang ni tak masuk, yang lain masuk. Oh fuck. Okay, satu hari tu dia memang biasa dekat nak subuh memang jadilah benda macam ni kan. Mak I macam masa tu dah bertelekong semualah. I macam tersedar ada benda dalam kawasan tu lah. 3 kawasan rumah. Tak, dalam depan I, dekat kawasan katil I tu. Okay macam tu kan. I macam ni kan, I tengah baring macam ni kan, dekat depan tepi katil I, belakang ni dia macam dalam luar rumah. Belakang I ni tingkap. Okay, faham. Tapi I tahulah dia ada dekat belakang. Benda tu tiga-tiga sama. Faham tak? Cuma yang dekat depan I, dia badan dia paras sini je, paras pinggang, tapi dia daripada ceiling turun ke bawah. So rambut dia ke bawah macam tu. Yang kat sebelah macam tu. Yang kat belakang dia giggle. You faham tak? Yang kat tepi tu macam ni. Yang kat tepi macam tu. Tapi I tak nampak dia. Dia macam rambut tu tutup terus. Macam tu. Masa tu you tengah terbaring. Masa I tengah terbaring, sakit.
Macam tu. Yelah, faham lah. kita Faham lah kalau tengah sakit tak kan kita lembik macam mana kita kan. tengah tak sihat Hanya masa mampu tu. buka mata. Tapi babi itulah. lah. Tapi macam biasalah. I tetap bertanya kau nak apa. Macam tu. Ingat lagi pesan kawan. Ya, aku nak kau. Oh, ini dia jawab. Dia jawab babe. Lepas tu dia gelak. Aku nak kau. Bunyi macam tu. Dia punya giggle tu kan. Okay, setiap kali kalau macam I terdengar benda macam ni, I akan terus macam macam tu. Teringat sama lah. je. Babe, dia baju putih baju dia bersih. Cuma yang I peliknya lah kan, yang turun daripada tu, buat stand tu, daripada ceiling ke bawah tu, tak terselak pula bajunya. Macam elok je duduk dia. Oh, kira benda tu tergantung dari ceiling lah. Tergantung, tapi kepala ke bawah. Kepala kat bawah. Kepala ke Tapi bawah. rambut dia, okay, faham. Rambut dia panjang. Panjang. Tapi macam biasa, I masih lagi boleh kata macam I agak laki sikit sebab I tak pernah nampak muka. Cuma dia macam tutup dengan rambut. Tapi I tahu dia perempuan. Yelah. Itu pun orang yang berubat tu cakap macam dia nak bagi kau ilmu. And guess what? Apa? I boleh menjahit. So daripada situlah I boleh menjahit dengan betul. Faham tak? Dulu boleh lah menjahit bodoh-bodoh ni. I mana ada pernah belajar formal menjahit. Walaupun mak I tak boleh belajar dengan mak I sebab tahulah mak sendiri kan. Kau lagi cepat kena pukul daripada kau pandai. Faham tak? So daripada situ I boleh menjahit. I boleh benda tu orang cakap macam okay, itulah ilmu yang sebenarnya dia nak bagi dekat dia kau. Dia bukan sekat menjahit, dia boleh buat baju. Ya. Terus. So macam tu lah kan. So daripada situ I macam okay. So basically lepas tu terus tiba-tiba reti menjahit. I terus reti menjahit. I boleh memotong. I boleh cantumkan je tolong mak I boleh potong. I boleh mengukur. I boleh ni semua I boleh buat. Kira ada ilmu basic terus lah. Ya. Ambo jalan singkat. Jalan singkat kan. I tak perlu buat apa-apa. Tak perlu puasa pun. Datang sendiri. Dia orang nak bagi. Kita ambil je lah kan. Ada ilmu tu. Tapi I think sebab you terima juga. I tak tahulah macam mana. Tapi tak tahu macam mana you terima pun. I tak tahu macam mana I terima benda tu. Mungkinlah kita masa dia cakap aku nak engkau tu, aku datanglah ambil aku. Tak tahulah kan. Tapi I rasa I dengar apa yang I mengalami tu, I merasakan I bercakap. Tapi mak I yang tengah bertelekong tu tiba-tiba datang macam hantu tu sebab dia kata I tengah menjerit mengacau. Faham tak? So dia datang I pun nak terkejut tengok dia dengan bertelekong tiba-tiba datang ngerepa kat aku. Oh, faham tak? Sebenarnya orang yang biasa dengar you tengah beracau. Tapi sebenarnya kalau you dalam alam tu, you tengah bercakap dengan dia. I tengah bercakap je dengan dia. Macam tu. So itulah cerita. Macam macam tu mak cerita balik lah. Cakap mak Umi dengar macam kau tengah menjerit minta tolong lah apalah macam tu. Cakap tak ada. Cakap tengah bercakap macam tu. So daripada situlah I mendapat macam bila kita ada rasa something. Sebab tu kan bila kita pergi mana-mana kan, you perasan kan kalau I tak bergerak geri tu, kalau macam aku kerah kejong tak berpaling ke belakang ku apa ke semua tu, adalah tu. You pun ada insting tu kan. Ada tahu. Macam so macam okay, so more of the story korang, kalau korang rasa macam ada something, kalau bagi I punya cara ialah jangan tengok. Jangan kau nak pergi menengok, jangan kau nak pergi mengintai belik apa nama semua. Adalah dia dek. Kalau yang elok, tapi jarang yang datang ala-ala bidadari yang didatangnya macam tu. Macam tu. So kira benda tu tak adalah mendamping you ke apa? Babe, okay, I ceritakan yang kawan I nampak tu kan. Actually baru-baru ni je ada orang nampak lagi. Setelah sekian lama. Actually ada je, tapi I je buat bodohnya. Lepas tu I cakap macam tak ada kot. Sebab dia senang je. Kalau macam lama sekali kan, I akan ada macam, you akan start macam mimpi benda bukan-bukan. Faham. Dan you nampak benda tu apa. Okay, kalau you kan, kalau you akan mimpi apa benda yang akan trigger you. Macam, of course kita akan ada satu mimpi yang macam, kalau macam I cakap, I tak tahu kenapa I memang sentiasa dapat mimpi dengan ular besar. Faham. Ular besar. So yang macam yang I cakap yang baru-baru ni tu ialah yang I pernah cerita dekat you kan, yang masa tu I mimpi pukul 3 pagi sampaikan si housemate I Syafiq pun dia rasa macam ada something dalam rumah ni. I pernah cerita kan. So yang macam I sedar-sedar macam
kenapa kipas ni ada dekat muka aku, saya akan berdiri jauh. Dia tengah tidur. Dan dalam masa tu dia tengah mimpi something tau. Mimpi tu ada ular semua lah kan. Tapi bila dia bangun, kipas yang kipas stand tu. Tiba-tiba Sebab I bukan depan muka person gitu. Tiba-tiba betul-betul depan muka. Sebab macam kenapa pula kau kat sini? Aku rasa kipas berjalan lah sial. Then sebelum tu pula I pernah nampak ada something yang macam burung yang ada dekat atas rak dekat ujung tu. I kat situ memang sentiasa ada dekat bilik I tu. Memang ada. Lepas tu si Jeb macam biasalah menakutkan aku. Kak, itu memang ponti kak. Dia memang nak kau. Jeb ni sial, Jeb ni. Lepas tu dia cakap tapi macam dia burung. Dia burung yang besar. Dan benda tu kan bukan I seorang je nampak. I pernah juga macam kawan ada terlepak cakap, ada benda lah kat bilik kau. Macam tu. Ada benda lah kat bilik kau. Cakap apa benda kau ni? Ada benda kat bilik kau. And then dekat depan rumah I ada satu gerai jual pisang goreng tau. Lepas tu I pergi beli pisang goreng tu. Lepas tu cakap, kenapa kawan tu tak turun dek? Cakap, kawan? Cakap, You naik kereta? I naik kereta. Kereta I? Kereta you tu? Lepas tu dia, kawan tu tak nak turun ke? Lepas tu cakap, tak, makcik tu nak sibuk tanya pasal orang. Kenapa effort pun? Orang nak beli goreng pisang je, buat je RM3. Lepas tu tak, dia macam ni lah contohnya. Kalau kita beli air kan cakap, satu je ke? Tak beli ke dekat kawan tu? Macam tu. Friendly lah. Lepas cakap, makcik nampak apa? Tak ada apa lah dia. Tak ada. Cakap, kau tak ada bercerita pula. Kau dah nampak tu nak takut orang. Alah. Kita marah kan. Makcik ni raja je nak. Makcik tu nak attention sebenarnya. Kan, makcik kekurangan kasih sayang ni. Tiba. Tapi tengah-tengah mimpi saya tanya I kan. I selalu mimpi macam somehow benda tu akan jadi. That's faham tak? Okay. Beberapa kali jugalah. Contoh satu lah yang I think menarik lah kan. I baru macam mana memaafkan seseorang ni yang pernah berada dalam hidup I. Okay. I pernah memaafkan dia setelah macam setahun lebih dah tak berinteraksi together tau. Nampak kaki aku bersilu macam ni? Okay, I dah maafkan dia. Sebab macam okay lah, benda pun dah lama, masing-masing manusia. So kita just berbaik balik. Okay, so kita berbaik balik, I maafkan dia. Tapi kita orang just bercakap atau berkawan atas pagar saja. Means tak ada dah rapat macam dulu. Okay, bila ada satu hari tu I tidur, then I mimpi susuk tubuh ni orang tu datang. Ada seseorang ni datang dalam mimpi I, berdiri. Memang sempurna. Muka, mata, rambut, pakaian, color pun ada. Nampak? Betul-betul dia datang. Tapi dalam mimpi tu dia punya perasaan adalah dia betray I. Dia betray. Lepas tu tapi sebab apa ke apa tak tahu, tapi dia just tikam belakang. Macam tu lah, dia betray I semua tau. And then I bangun, I sakit hati. I jadi tak senang duduk. Tak rasa macam betul jadi betul-betul. Faham. Lepas tu I pernah mimpi orang yang baru I kenal. I mimpi penghujung dia, which is macam kita orang dua berjumpa, and then dia bagi tahu something, and then I end up kecewa, tapi I kena terima. Faham. Tapi benda tu kita orang kat kafe berdua, macam benda tu boleh jadi deja vu. Macam dia akan jadi deja vu. And jadi. Okay. And then yang back to yang orang betray tu balik. She's witch. Setelah lama tu, tiba ada orang kata, adalah yang menyampaikan. Dia cakap I bengang ni sebab ada orang cakap pasal you. Tiba di situ dia apa-apa dia kutuk. Dia macam burukkan lah. Basically dia macam dengan I dia okay, but dia belakang dia burukkan. Dia bereka cerita so that orang jauhkan diri daripada I. Macam dia tak boleh jatuhkan I, tapi dia jatuhkan orang sekeliling. Dia jauhkan orang sekeliling. Okay, faham. Tapi tengok sebab kita dah madah kawan dengan orang lama. Orang I kenal ke orang tu? Kenal. Okay. Orang faham lah kita macam mana berkawan kan. So orang tak percaya dia sebab orang nak jatuhkan dia nak jatuhkan I dengan jauhkan orang sekeliling. Faham tak? Faham. So orang tu adalah orang yang I mimpi. Terus masa tu aku beremang bulu roma. Hati-hati korang. So dia end up jadi deja vu. Tapi benda tu mungkin macam mana? Mungkin Allah tu tak nak tengok I sakit hati lagi lah. Tak nak end up kecewa. Macam tu lah. Ni kawan-kawan semua okay?
Tak ada kena-mengena yang lain apa. Tapi Watch itulah. out. Tapi macam gitu. menarik lah. Since I always mimpi benda-benda macam tu. Macam bukanlah mistik ke apa ke ular ke. Tak adalah. So far tak adalah mimpi. Tapi I mimpi macam tu. Orang datang keluar. Benda tu jadi deja vu. Tapi mimpi tu I ingat. Walaupun tu kadang-kadang adakah benda ni memang mainan setan ataupun itu petanda? I rasa tu bagi hint kot. Dia macam mungkin bagi lah. awal-awal. Sebab kita kadang-kadang kan, kita bila kita berkawan, kita macam tak ada, orang kata macam tak ada apa-apa, orang kata macam niat tak baik ke ke. Kita berkawan tapi bila ada orang niat tak baik kan, benda tu macam as a reminder. Macam hati-hati ke apa. Selalu lah always lah mimpi yang macam okay, tanda je ni. Tiba jumpa dia dalam mimpi tu, tiba bergaduh. Macam okay, ni macam something happen lah. Tapi kan okay, cakap pasal gaduh dalam mimpi, you bangun you penat tak? Penat. Biar I penat. I penat. Bangun macam ya Allah, berpeluh lah apa macam. Aku gaduh betul ke sial? Biar penat, biar I berpeluh kadang tu cakap. Tapi bangun, I paling tak suka bangun sedih. Itu I just macam okay, yang jumpa ni mana macam I end up kecewa ke apa kan. I bangun macam kenapa akan benda tak jadi, tapi I rasa macam sedihnya macam baru lepas jadi. Betul. I I pernah juga macam alah, kalau yang biasa kan macam menangis, so pernah kan terkencing pun pernah. Tiba sial lah terkencing. Adalah okay, tapi menangis tu pernah lah, macam tak esap-esap macam tu. Kenapa macam, tapi kan bila kita mimpi benda macam tu kan, bila kita rasa sedih kan, sedih tu sampai tau. Ya, sampai kau akan menangis. Macam tu. Macam benda tu dah jadi. Tapi aku tak tahu bila benda tu bila benda tu actual happen, you akan rasa macam oh shit, aku dah rasa benda ni tapi aku tak sedih macam patutnya aku sedih. Faham tak? Betul. Dia jadi end up dia jadi deja vu. Betul. Aku deja vu. Betul. Olivia. Tapi itulah kan macam I tadi kan, okay, kalau ada orang tanya kan sekarang ni masih lagi ada ke, cakap ada. So ada lah benda tu memang ada. Kira mengikut you lah. Tapi kalau ada orang yang boleh tengok kan, tengokkan lah macam tu. Nampak lah. Kalau korang yang boleh nampak tu, cuba komen kat bawah, ada kat mana. At least kita baca benda ni dah publish dah kan, aku takut macam tu. Tapi itulah kan, tapi benda dia apa nama, boleh dikatakan macam kawan cakap, benda dia jaga kau, cakap tak adalah ni semua. Tapi kalau dah jaga, kalau dah rupanya macam tu, takut juga kan. Tapi itulah orang kata kan, kita ni kalau benda tu macam selagi tak nampak depan muka, selagi itulah kau nak menengoknya macam mana kan. Tapi tak apa, I kalau selagi benda tu bukan tempat gelap, I okey je. Tapi kalau tempat gelap, tantang aku naik hantu tu. I tak boleh nak duduk tempat gelap. I tak boleh, I panik. Mesti kena ada lampu sikit, even tidur pun. I panik. Nanti kalau I panik, sudah aku yang jadi hantu tu. Tak hantu kat depan, aku naik tu. Orang kata kita punya perasaan, tapi sebenarnya dia kan orang kata waktu tidur gelap sebab kita pernah nampak ke apa kan. Ada orang macam alah kau perasaan itu meh tidur dengan aku tunjukkan kau benda tu. Kau tahulah kan. Dan aku ni pula macam I ni kan, kalau macam dekat bilik I kan, I tahulah kan bila masa aku perlu tutup langsir, bila masa aku perlu tutup pintu. Kau tahu dek bila masa benda tu nak datang. So macam tu. Faham. Tapi menarik lah agak. Tapi I think cerita you quite seram jugalah. Sebab yang macam mana yang ada 3 ekor tu, yang usik you, yang dia berangkap masa tidur yang tu macam I macam entahlah, mungkin I, kalau you perasakan, I lebih suka, I kalau dari segi penceritaan, kalau nak betul-betul tu, I akan luahkan melalui penulisan. You tahu kan I menulis macam mana kan. Tapi kalau macam bercakap ni, dia macam entahlah, banyak gelak kot. Dia macam seram tu Ya betul. Sebab tu tak boleh sekali dengan jab. Tapi kira kalau dia, I mula plan nak dia sekali dengan jab, takkan jadi podcast. Macam mana sekarang tak jadi podcast. Benda ni jadi panjang-panjang menjela, meletup kamera-kamera yang percaya kau. Tak ada. Dia punya overrun tu tak boleh ni. Tapi nak tanya, yang ikut you 3 ekor semua tu, yang bagi you ilmu, kira benda tu daripada Bali? Kalau dia yang dikatakan daripada Bali tu kan, yang dikatakan daripada Bali tu sebenarnya makcik tu kata benda ni orang nak test ilmu. Faham tak? Orang nak test rantau. Faham tak? Tapi yang 3 ekor tu bukan daripada sana dah. Sebab yang tu memang dia datang semata-mata untuk I. Macam tu. Sebab yang datang daripada Bali tu macam sipi-sipi je. Faham. Macam tu. Tapi yang selebihnya dekat sini. Faham. Tapi scary gak lah yang Bali tu kan. Bali tu kan, I boleh cakap dengan you kan, I selalu dapat, I macam benda-benda macam ni, dia akan datang daripada mimpi dulu. Mimpi. You akan nampak
I suka dengan ukiran-ukiran Bali tu. I suka. Cantik, betul. Tapi ukiran dia tu pun ada something juga. Betul. Biasanya dia Itu orang macam banyak benda tu benda yang bernyawa. benda tu memang akan diberi nyawa. Faham Ya, tak? ya, So ya, kalau ya. korang terbeli benda-benda yang macam tu dan benda tu memang ada, dia akan ikutlah korang sampai ke mana-mana. Macam tu. Betul. So berhati-hatilah Ya. Especially benda-benda kayu. Benda-benda kayu ni kan asalnya berhidup. Sebab tu dia boleh diberikan nyawa. Macam tu. Sama dengan batu ke apa? Ya, macam tu. Cakap pasal batu pula ada pula cerita dia lain. Tapi macam nak cerita terus ke? Tak tahu ke kalau korang nak part tu nanti boleh je. Sebab tu lama sangat kan. Macam dah lama sangat dah. Kita boleh juga bagi sebab Leia ni since dia hidup pada zaman batu. Kalau you nak dia, kalau korang nak dia cerita part tu semua macam Jeb. Jeb pun ada lagi. Aku pun nak sumpah podcast aku ni dua-dua ni je tetamu aku. Tak adalah, boleh je. So kalau korang nak kita boleh je minta Leia part tu nanti. Boleh. Sebab I tahu dia banyak lagi cerita, tapi kalau cerita sekarang tak boleh lah. Sebab panjang Tu sangat. lah. Dia kesian dekat kamera. Tak penat bekerja. Tak kesian korang nak tahan kencing dah sejam lebih sebab nak dengar cerita. Dah sejam lebih ke Tak kita? tahu, tak cakap je. Jadi kita sampai di sini sajalah episod pada kali ini. Okay. Tak apa, kalau korang nak kita boleh buat lagi part tu. Tapi korang nak ke? Korang nak komen lah. Kalau korang nak komen, minta. Macam tu. Boleh itulah. dek, boleh 2 hari pun boleh nak bercerita. Sebab dia memang banyak cerita. I just tahu dia banyak cerita. Adik memang banyak cerita. Nanti mungkin adik akan bergabung dengan Jack pula. Mana siapa tahu. Macam tu. Habislah podcast aku. So thank you Leia sebab datang Welcome. dan sudi berceritakan kisah-kisah yang menarik. So I think orang semua memang takut lah nak dengar cerita you semua nanti kan. Okay. Tapi enjoy lah tu. Dia meremangkan korang kan. Kalau tak meremang, buat-buatlah meremang. Aduh, itu pun nak kena ajar ke? Tiba. Okay, jadi kita jumpa di episod yang akan datang bersama tetamu kita yang lain. Siapakah itu? Kita tak tahu lagi. Korang tengok je nanti, okay? Bye. Bye. Jaga diri. Tidur basuh kaki. Yes.